Bunyi suara gagak makin gamat, macam tak bagi diorang bertiga masuk ke dalam rumah tu. Beberapa ekor burung gagak terbang rendah berlega-lega atas kepala diorang sebelum hinggap atas dahan pokok. Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni dilimpahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okay guys, dalam video kali ni kita akan sambung cerita Bercakap dengan Jin Jilid 2 siri 31 dan 32. Maaf minggu lepas tak ada video, busy sangat lah. Okay, bagi yang terlepas dengan siri-siri sebelum ni, saya letakkan link dekat atas ni ataupun dekat description box dekat bawah lah. Sebelum kita mulakan, saya berharap yang mana belum subscribe ke channel ni, please subscribe sekarang guys, supaya tak terlepas sambungan cerita-cerita yang menarik dalam channel ni. Tanpa membuang masa, jom let's jump to Rabak Seram. TJ pandang ke arah rumah papan tu. Pintu dan tingkap rumah tu bertutup rapat guys. Dekat tangga ada tempayan besar, dekat sebelah kanan rumah pula ada pokok mempelam telur. Apa yang kau nampak? Tak ada apa-apa tu. Baguslah. Datuk TJ terus duduk atas tunggul getah. Anak muda yang sejak tadi berdiri dekat sebelah dia pun duduk sekali. Muka anak muda tu nampak cemas guys. Nama kau siapa? TJ tersenyum. Kenapa Datuk dia tak tanya nama anak muda tu dari tadi? Agaknya Datuk dia terlupa atau sengaja buat macam tu dengan tujuan tertentu. Bisik TJ dalam hati. Nama saya? Ya, nama kau. Orang kampung panggil saya Man Beliung. Nama sebenar dalam IC dengan surat beranak Osman. Kenapa orang kampung panggil kau Man Beliung? Sebabnya masa saya lahir dulu, bidan menyambut saya bersama sebilah beliung kecil. Mana kau tahu? Ayah dengan ibu saya yang cakap. Menurut ayah, kalau saya tak disambut dengan beliung kecil tu, saya tak akan lahir dan ibu akan mengandung sampai mati. Beliung tu ayah yang bagi dekat bidan. Datuk TJ terdiam dengar cerita Osman. TJ tumpukan perhatian ke arah rumah tersebut. Tiba-tiba je dia terasa seram. Bulu roma dia mula tegak guys. Yang peliknya, bila TJ tak tengok ke arah rumah tu, dia tak rasa seram pula. Beliung tu ada pada kau? Ada, saya simpan balut dengan kain kuning dan diikat dengan benang 7 warna. Apa warnanya? Saya tak berapa ingat, tapi warna hitam lebih banyak dari warna lain. Datuk TJ nampak resah. Sekejap dia kerutkan dahi. Sekejap garu kening. Serba tak kena guys. Sementara tu TJ renung ke arah rumah papan tu. Dia nampak tingkap terbuka dengan sendiri. Ada kelibat manusia berdiri dekat situ. TJ perhati betul-betul sekali lagi. Tiba-tiba telinga TJ berdesing. TJ jadi pekak. Kepala dia terasa pening. Segera dia perhati ke arah lain. Pendengaran TJ jadi normal balik. Rasa pening terus hilang. TJ tak berani nak perhati rumah tu dah. Kau simpan beliung tu dekat mana? Osman terus bagi tahu Datuk TJ. Beliung tu ada dekat rumah dia yang terletak berhampiran jalan raya. Osman juga bagi tahu tanah pusaka peninggalan arwah ayah dia ada 5 ekar lebih. 3 ekar lagi dijadikan dusun. Rumah ni ayah saya dirikan atas tanah dusun. Sambil dia cakap macam tu, dia tak pandang pun rumah ayah dia tu. Dia macam takut nak pandang rumah pusaka tu. Matahari kian condong ke barat. Burung gagak makin bertambah duduk atas bumbung rumah papan beratap rumbia tu guys. Datuk TJ tanya Osman, kenapa dia buat rumah dekat tepi jalan atas tanah kerajaan pula tu? Osman cakap, dia pernah buat rumah atas tanah pusaka peninggalan ayah dia tu. Tapi setiap malam dia kena kacau bila dia tidur dekat rumah tu. Setiap malam badan dan pakaian saya dilumuri dengan najis manusia dan binatang. Tiang rumah saya digoncang setiap malam. Sebab tu saya pindah. Menurut Osman, tak ada orang yang nak menoreh dekat kebun getah dia. Sebab setiap kali ada orang yang cuba nak menoreh dekat situ, akan diserang oleh beribu-ribu ekor kelawar dan gagak. Akibatnya badan mangsa yang kena serang kelawar tu akan gatal dan bengkak. Yang kena serang dengan burung gagak pula badan akan kemerah-merahan akibat dicakar. Kebun getah tu dah jadi hutan. Tak ada gunanya saya tinggal dekat sini. Orang-orang kampung mula curiga dengan saya. Tak ada gadis yang nak bersuamikan saya dan tak ada orang yang sudi menjadikan saya menantu. Bila pakcik dah berjaya, semua tanah ni saya akan jual kalau ada orang yang nak beli. Kalau tak ada, biar akan jadi hutan. Jangan putus asa.
Allah tak suka pada orang yang cepat putus asa. Hidup mesti berusaha. Osman tersenyum. Dia tengok jam. Dah pukul 6 pakcik. TJ renung muka datuk dia. Osman pula toleh ke kiri, toleh ke kanan, macam mencari sesuatu. Mari kita masuk ke dalam rumah tu. Osman dengan TJ saling berpandangan. Dada TJ berdebar-debar guys. Mari, kata Datuk TJ. Baru 5 tapak Osman melangkah guys, muka dia nampak pucat sangat. Dia tengok Datuk TJ. Kita menempah bahaya ni pakcik. Macam mana kau tahu bahaya? Kita belum pun sampai lagi. Saya rasa seram sejuk pakcik. Jangan takut, aku ada dekat kau ni. TJ dengan Osman terus ikut Datuk TJ dari belakang. Bunyi suara gagak makin gamat, macam tak bagi diorang bertiga masuk ke dalam rumah tu. Beberapa ekor burung gagak terbang rendah berlega-lega atas kepala diorang sebelum hinggap atas dahan pokok. TJ tengok saiz burung gagak tu agak besar sikit dari gagak yang biasa dia nampak. Bahagian kepala botak hingga ke leher. Dekat bawah muncung ada bulu yang jarang tapi panjang macam janggut manusia. Jangan tengok burung tu, kawal mata dah hati kau. Sini bukan tempat suka-suka. Nada suara Datuk TJ cukup keras. TJ terus diam je. Masa tu langit nampak gelap walaupun hari dah pukul 6 lebih. Diorang berdua terus melangkah ikut Datuk TJ. Lebih kurang dalam 20 kaki nak sampai dekat rumah papan beratap rumbia tu. Tiba-tiba Datuk TJ berhenti. Dia suruh TJ berdiri dekat kanan, Osman dekat sebelah kiri dia, dan minta diorang berdua jalan serentak dengan dia. Mula dengan kaki kiri. Setiap kali melangkah, tumit tak boleh sentuh bumi dan tak dibenarkan pakai kasut. Semua kasut disimpan di satu tempat khas. Datuk TJ ingatkan diorang berdua supaya jangan tegur kalau ternampak apa-apa yang ganjil. Akhirnya diorang semua sampai di kaki tangga rumah tu. Datuk TJ letakkan tapak tangan kanan dekat atas kepala tiang tangga tu. Lama Datuk TJ letakkan tapak tangan dia dekat situ. TJ nampak lengan Datuk dia bergoyang-goyang guys, sampaikan urat-urat dia semua timbul. Macam ada sesuatu yang tekan tangan Datuk dia tu. Muka Datuk dia berpeluh. Allahu Akbar! Serentak dengan tu dia tarik tangan dia dari kepala tangga tu. Lepas tu Datuk TJ undur 2 tapak ke belakang dan membaca beberapa potong ayat Al-Quran. Macam ni, kita naik ke rumah dengan cara membelakang. Biar aku naik dulu. TJ dengan Osman saling berpandangan. Datuk TJ melangkah anak tangga pertama sambil renung TJ dengan Osman. Bila sampai tangga last, Datuk TJ pusingkan badan dia. Kemudian dia tolak daun pintu yang tak berkunci tu. Naik macam biasa, jangan ikut macam aku tadi. Diorang berdua pun segera naik atas rumah tu. Rumah tu ada 3 bilik guys. Salah satu daripada bilik tu berkunci. Osman cakap masa ayah dia masih hidup, sesiapa pun tak dibenarkan masuk ke dalam bilik tu. Sebab tu Osman sendiri pun tak tahu apa yang ada dalam bilik tu. Datuk TJ periksa keadaan rumah yang penuh dengan sawang dan sarang laba-laba dari anjung rumah hingga ke dapur guys. Masa dekat ruang tengah rumah tu, Datuk TJ menguis-nguis beberapa helai bulu burung gagak serta beberapa ekor bangkai kelawar yang dah kering. Tiba-tiba diorang semua terdengar bunyi angin yang cukup kuat guys. Serentak dengan tu, seluruh ruang rumah tu dipenuhi dengan beribu-ribu ekor kelawar yang nak serang diorang. Datuk TJ buka baju dan balut kepala dia guys. Mulut dia terkumat kamit membaca sesuatu. TJ dengan Osman tak tahu nak buat apa masa tu. Datuk TJ lemparkan baju dia dekat dinding. Dengan serta-merta, kelawar yang beribu-ribu ekor tu hilang entah ke mana. Datuk TJ ambil balik baju dan terus pakai balik. Lepas tu dia pergi dekat pintu bilik yang berkunci tu. Dengan tangan kiri Datuk TJ pegang ibu kunci tu kuat-kuat. Muka dia merah padam guys. TJ nampak Datuk dia meramas-ramas ibu kunci tu sampai hancur. Ilmu apa Datuk TJ ni pakai guys? Lepas tu Datuk TJ tolak pintu bilik tu dan suruh Osman masuk. Mula-mula Osman tak nak masuk guys, tapi Datuk TJ paksa juga dia masuk. Dalam bilik tu, diorang semua jumpa satu rangka manusia dekat atas tilam yang berlapis dengan kain kuning. Tengkorak kepala tu pula ada dekat atas sebatang kayu pulai kering. Kita balik. Tak banyak cakap, diorang semua balik guys. Masa tu hari dah berangsur gelap. Diorang menuju ke rumah Osman dekat tepi jalan raya. Bila diorang masuk je dalam rumah, Osman jatuh pingsan. Datuk TJ rawat Osman sampai dia pulih. Tak jauh dari tempat Osman jatuh tadi, Datuk TJ jumpa seketul batu sebesar ibu jari. Batu tu berwarna merah. Datuk TJ masukkan ke dalam uncang dia. Malam tu, lepas solat isyak,
Datuk TJ minta Osman keluarkan beliung kecil yang dia simpan tu. Osman keluarkan beliung tu dari dalam kotak kecil yang dia letak dekat bawah katil. Lama juga Datuk TJ periksa beliung kecil tu. Lepas tu Datuk TJ cakap beliung yang Osman simpan tu bukan dibuat daripada besi, tapi dari tulang manusia. Selagi beliung tu dia simpan, selagi itulah ada yang berdamping dengan dia. Kau kena buang, kalau tak selama-lamanya kau didampingi oleh syaitan. Bila sampai masanya, kau kena bagi dia makan dengan darah kau sendiri. Kalau tak, dia akan menjahanamkan orang lain. Saya tak tahu pakcik. Datuk TJ termenung. Dia tahu Osman bercakap jujur, dan dia berjanji akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Osman. Minta pakcik Al-Quran. Saya tak simpan pakcik. Surah Yasin pun tak ada pakcik. Sebagai seorang Islam, kau kena simpan Al-Quran atau surah Yasin dekat rumah ni. Bukan untuk jadi perhiasan almari. Kau kena baca Al-Quran tu. Paling kurang setahun sekali kau baca Al-Quran selama 1 bulan pada setiap bulan Ramadan. Surah Yasin pula baca pada setiap malam Jumaat. Kau boleh baca Quran tak? Boleh pakcik. Bagus. Paling akhir kau baca Al-Quran bila? Paling akhir sekali kira-kira 5 tahun lepas pakcik. Masa saya tamat belajar dengan Haji Mat Zain. Lepas tu tak pernah lagi pakcik. Malam tu Osman terpaksa pergi ke rumah Haji Mat Zain, pinjam Al-Quran dan bagi dekat Datuk TJ. Datuk TJ baca Al-Quran sampai ke subuh. Malam tu tak ada apa-apa yang jadi. Tapi masa TJ ikut Datuk dia ambil air semayang nak solat subuh dekat sungai yang tak jauh dari rumah Osman, Datuk TJ kena baling dengan najis dari arah kiri guys. Disebabkan hari gelap, diorang tak nampak siapa yang baling najis tu. Najis tu kena dekat perut Datuk TJ. Jangan kacau aku. Lepas Datuk TJ cakap macam tu, ada beberapa batang pokok besar bergoyang-goyang guys. Datuk TJ tak peduli. Dia terus mandi, bersihkan badan. Bila dah selesai mandi, dia pakai baju balik dan ambil air semayang. Dalam sama-sama subuh tu, TJ dengan Datuk dia terpandang kaki manusia yang cukup besar guys. Manakala suasana dekat tebing sungai mula gamat dengan bunyi suara burung hantu dan gagak. Datuk TJ diam je dan melangkah ke rumah Osman. Sampai dekat rumah Osman, Osman tengah tidur lagi. Apa lagi, mengamuklah Datuk TJ. Bangun, jangan tidur dengan setan. Mari kita semayang. Datuk TJ sepak punggung Osman. Mengelupu Osman bangun pergi ambil semayang. Masa Datuk TJ baca doa kunut, TJ rasa rumah tu bergegar guys. Diorang semua teruskan juga solat subuh sampai selesai. Masa Datuk TJ bagi salam, pap! Satu tendangan hinggap dekat belakang dia guys. Pipi TJ kena tampar. TJ nampak tangan besar berbulu panjang je guys. Tapi Datuk TJ tak peduli. Dia teruskan baca doa lepas solat. Rumah terasa bergoncang lagi. Tiba-tiba satu lembaga hitam berdiri dekat depan Datuk TJ. Makin lama lembaga tu berdiri, warna dia bertukar dari hitam menjadi seakan-akan kuning, kemudian menjadi putih. Lembaga tu cukup besar guys. Bentuk kaki dia macam kaki gajah. Dari paras pusat hingga ke bawah penuh dengan bulu tebal. Lepas selesai Datuk TJ baca doa, dia terus dongakkan kepala dia ke atas dan tengok lembaga tu. Dekat luar rumah riuh rendah dengan bunyi burung gagak. Sesekali terdengar suara orang menangis dan meratap dalam bahasa yang TJ tak faham. Osman terdiam. Muka dia nampak pucat. Memang kau setan. Apa yang kau nak? Datuk TJ bangun, ambil kain merah dia, ikat dekat kepala. Lepas tu Datuk TJ berdiri, kaki kanan dekat depan, kaki kiri dekat belakang. Dia peluk tubuh dan membaca sesuatu guys. Lembaga tu terus hilang dan muncul lembaga berbungkus dekat depan dia. Lembaga tu meloncat-loncat. Sekali Datuk TJ topuk tangan, kain kapan lembaga tu terbuka. Ayah! Datuk TJ pandang Osman. Terus dia tendang bahu kanan Osman. Osman terus pengsan guys. Kalau dengar bunyi bising tu, itu bunyi hujan guys. Memang petang je hujan, betul tak? Tak apa, korang dengarkan suara saya. Biarkan dia dekat situ. Kau jaga dia. Kalau dia rapat dengan setan ni, roh jahat akan meresap dalam badan dia. Lembaga tu buka kedua belah tangan dia dan bersedia untuk menyerang. Datuk TJ melompat sambil buka kain ikat kepala dia. Terus dia pukul dekat lembaga tu. Lembaga tu terus hilang dan muncul batang pisang pula. Batang pisang tu terus membesar sampai dekat bahagian palang dan bertukar jadi manusia berkepala burung guys. Pergi kau dari sini. Kejap lagi matahari terbit. Kau tak boleh terkena cahaya matahari. Aku tahu itu sumpah kau. Lepas Datuk TJ cakap macam tu, manusia berkepala burung tu terus hilang. Dekat kaki langit, matahari mula terbit. Datuk TJ sedarkan Osman dari pingsan.
Kemudian Datuk TJ ambil beliung kecil tu, dia basuh dengan 7 jenis air bunga dan 7 jenis air dari daun yang hujungnya menghala ke arah matahari terbit. Kemudian Datuk TJ rendamkan dalam air lumpur. Bila matahari dah terbit, Datuk TJ letakkan beliung kecil yang direndam tu dekat tengah halaman rumah. Serta-merta muka Osman jadi merah macam udang kena bakar. Tiba-tiba beliung tu terbakar guys. Muka Osman jadi normal balik. Bekas rendaman beliung kecil tu Datuk TJ tanam dekat pangkal pokok rambutan dekat tepi jalan raya. Seminggu kemudian pokok rambutan tu kena panah peti guys. Pagi tu TJ, Osman dengan datuk dia pergi ke rumah papan beratap rumbia tu. Keadaan rumah tu dah jadi lain. Dekat ruang tengah rumah tu bertimbun-timbun dengan bulu gagak dengan bangkai kelawar. Bila diorang semua masuk ke dalam bilik tempat diorang jumpa rangka manusia tu, diorang dapati rangka tu dah tak ada. Tempat rangka tu dah jadi abu. Sebelum tinggalkan kawasan rumah tu, Datuk TJ tanam 4 batang buluh sepanjang 6 inci di 4 penjuru kawasan rumah tu. Dekat kaki tangga, Datuk TJ tanam paku karat yang berbalut dengan kain kuning. Dengan izin Allah, dia tak akan dapat masuk ke dalam rumah ni lagi. Lebih kurang pukul 9 pagi, Osman temankan Datuk TJ pergi jumpa ketua kampung. Memang kami tunggu kedatangan awak. Ketua kampung mempersilakan diorang semua masuk ke rumah. Saya memang kenal dengan arwah ayah Osman ni, tapi saya tak sangka dia ada pakai ilmu salah. Saya kesian dekat Osman ni. Dia tak tahu apa-apa dan jadi mangsa orang kampung. Dalam diam-diam, ketua kampung cakap bila keadaan dah baik, dia nak jodohkan Osman dengan anak bongsu dia. Hanya dengan cara tu je boleh mengembalikan kepercayaan orang kampung terhadap Osman. Kalau boleh biar semua anak buah dia berada dalam keadaan selamat, dia tak rela anak buah dia hidup menderita. Sikap Tok Ketua ni memang dituntut dalam ajaran Islam. Kita orang Islam wajib membantu sesama saudara Islam walau dalam apa bentuk pun, asalkan tujuannya untuk kebaikan. Ini merupakan satu ibadah. Ketua kampung tersenyum. Macam mana? Ada harapan tak selesaikan masalah ni? Dengan izin Allah akan berjaya. Kami dah usaha baca Yasin selama 44 hari. Nampaknya tak berkesan. Satu perkara yang kena kita ingat bahawa membaca surah Yasin tak semestinya permintaan kita akan dikabulkan Allah. Kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Umpamanya, kita mestilah terlebih dahulu mendekatkan diri kita pada Allah, menjalankan segala perintah dan larangannya. Cara kita meminta tu harus dengan ikhlas dan tak memaksa. Jangan bila dah terdesak baru ingat Allah. Di samping itu, kita harus berikhtiar. Selepas berunding, ketua kampung bersetuju temankan Datuk TJ berjaga dekat depan rumah papan beratap rumbia tu pada malam ni. Malam tu, selepas solat isyak, diorang bentang tikar mengkuang dekat halaman rumah papan beratap rumbia tu guys. Macam biasa, bila buat tugas-tugas berat macam ni, Datuk TJ akan pakai serba hitam dan ikat kepala dia dengan kain berwarna merah. Lebih kurang pukul 12 malam, terdengar bunyi yang amat mengerikan, macam bunyi gajah. Bila suara tu hilang, keadaan tempat tu jadi terang benderang. TJ terkejut. Lembaga manusia yang berkepala burung berdiri dekat depan diorang. Ketua kampung dengan Osman terus pengsan guys. Datuk TJ segera patahkan pokok keladi dekat sekitar kawasan tu dan tutup badan ketua kampung dengan Osman. TJ terdengar suara anjing menyalak dari arah belakang rumah papan beratap rumbia tu guys. Suara burung jampuk dan burung hantu bertalu-talu. Kedengaran juga suara orang bergendang dan ada kalanya macam suara orang menangis dan merayu guys. Lembaga manusia berkepala burung tu masih berdiri dekat depan Datuk TJ dengan matanya yang bersinar-sinar. Tiba-tiba muncul berpuluh-puluh mayat yang dah dikapan dekat depan Datuk TJ. Mayat tu macam bergerak-gerak dalam kain kapan tu guys. Datuk TJ terus tepuk tanah dan ambil sebahagian dari tanah tu, kemudian dibulatkan menjadi sebesar guli, lalu digenggam. Dari celah-celah jari Datuk TJ keluar asap guys. Bila Datuk TJ buka tangan, tanah tu jadi merah menyala. Datuk TJ baling tanah tu dekat manusia berkepala burung tu. Serta-merta manusia berkepala burung tu gaib. Datuk TJ melompat ke depan dan keluarkan buluh yang dah ditajamkan hujungnya dari rusuk kiri dia. "Ini sumpah kau, aku tahu buluh saja yang boleh menghilangkan kuasa kau." Datuk TJ terus tikam ke kiri, tikam ke kanan. Pelik TJ, sebab dia tak nampak apa yang Datuk dia tikam. Dah 7 kali Datuk dia menikam, tak ada apa-apa yang jadi. Bila dia tikam sebelah kiri untuk kali yang ke-9, TJ terdengar satu jeritan suara yang cukup kuat.
Suara jeritan tu bergema ke seluruh kampung. Datuk TJ terus cacakkan buluh runcing ke tanah dan lipatkan kaki seluar sebelah kiri separas lutut. Dia duduk mencangkung dengan tapak tangan kirinya terletak pada bahagian atas buluh runcing tu. Datuk TJ terus membaca sesuatu. Ketua kampung masih belum sedarkan diri. TJ nampak kaki kanan Osman bergerak-gerak. Bangun. Jangan tanya apa-apa. Baiklah. Muka Osman masih pucat lagi. Masa TJ toleh ke kanan nak tengok datuk dia, TJ nampak datuk dia dah berdiri dengan kedua belah tangannya lurus ke arah rumah papan beratap rumbia tu guys. Muka dia nampak berpeluh. Bila datuk TJ jatuhkan kedua belah tangannya, terdengar satu letupan dari arah rumah papan beratap rumbia tu. Api terus marak. Cahaya api dari bumbung rumah tu menerangi kawasan tempat diorang berteduh tu. Tak sampai 2 jam, rumah papan beratap rumbia tu dah jadi abu. Ketua kampung pun tersedar dari pingsan. Kenapa panas sangat ni? Tu, rumah tu dah terbakar. Siapa yang bakar? Terbakar sendiri. Datuk TJ cabut buluh runcing yang ditanam dekat tanah. Dekat bahagian bawah buluh tu ada kesan darah. Kemudian Datuk TJ tikam buluh tu dekat pokok pisang untuk hilangkan kesan darah tu. Masa Datuk TJ nak cabut buluh dari pokok pisang tu, TJ, Osman dengan ketua kampung kena simbah dengan air dari arah belakang diorang. Tak tahu air dari mana sebab malam terlalu gelap. Angin malam tu pula bertiup dengan kencang, menggeletar badan TJ kesejukan. Datuk TJ datang dekat TJ. Kau kena simbah air Tama? Ya Tok. Cuba kau cium lengan kiri kau. Ada bau busuk tak? Osman dengan ketua kampung masing-masing cium lengan kiri diorang. Busuk, macam bau bangkai. Lepas tu Datuk TJ suruh diorang bertiga berdiri bahu bertemu bahu dekat bawah pokok pisang. TJ pandang ke utara, ketua kampung pandang ke selatan, Osman pandang ke barat. Barat belah sini. Kemudian Datuk TJ goncangkan pokok pisang tu. Air embun yang melekat pada daun pisang tu jatuh ke badan diorang. Sekarang cium lengan kiri kamu semua. Tak ada bau dah. Dah hilang busuknya. Ya, dah hilang. Angin dah tak sekencang tadi. Bara api masih kelihatan lagi dekat tapak rumah yang terbakar tu. Datuk TJ perkemaskan silanya dan terus menekapkan kedua belah tangannya ke dada. TJ tak tahu apa yang Datuk dibuat. Tiba-tiba TJ terkejut bila terpandang dari atas bara keluar benda putih dan bulat sebesar buluh lemang yang panjangnya kira-kira 2 kaki. Terapung-apung di udara macam ditarik oleh sesuatu dari atas guys. Benda tu terus naik setinggi pokok kelapa, kemudian bergerak macam kilat menuju ke arah diorang. Datuk TJ suruh diorang semua meniarap supaya benda tu tak kena kepala diorang guys. Tapi guys, angin dari benda bulat tu punyalah kuat sampaikan songkok ketua kampung terpelanting. Masa tu jugalah terdengar bunyi katak betung bersahut-sahutan diselang-seli dengan bunyi suara orang bersorak dan ketawa yang amat menyeramkan. Benda putih tu terus berlega-lega atas kepala diorang. Dalam keadaan yang agak cemas tu, TJ nampak datuk dia berguling-guling atas tanah menuju ke pangkal pokok pisang. Dia duduk sambil sandarkan badan dia dekat perdu pokok pisang tu. Kemudian Datuk TJ berdiri sambil menekapkan kedua belah tapak tangan dia ke cuping telinga kiri dan kanan macam orang nak azan. Lebih kurang 2-3 minit Datuk TJ buat macam tu. Akhirnya dia pergi dekat kawasan lapang. Benda putih tu meluru ke arah Datuk TJ guys. Tapi Datuk TJ tak lari. Kedua-dua belah tumit kaki dia tak jejak tanah. Lutut kanan dia dibengkokkan sikit. Bila benda putih tu betul-betul ada atas kepala dia, cepat-cepat Datuk TJ buka kain merah yang lilit kepala dia. Benda putih tu terus keliling badan Datuk TJ sambil keluarkan suara yang berdengung sung. Disebabkan benda putih tu terlalu cepat berpusing, badan Datuk TJ tu huyung hayang guys. TJ dah menggelabah. Dia tahu datuk dia tengah menentang sesuatu. TJ ada niat nak tolong, tapi dia sendiri pun tak mampu nak bergerak. Masa tu ada cahaya terang mula terbit dari kaki langit. Keadaan hari beransur cerah. Datuk TJ masih lagi terhuyung hayang, tapi tangan dia masih lagi pegang kain merah tu. Tiba-tiba Datuk TJ bertempik sekuat hati sambil melompat. Masa Datuk TJ melompat tu, dia pukul benda putih tu dengan kain merah yang dia pegang. 2 kali dia lompat sambil pukul benda putih tu. Tak ada sebarang kesan. Datuk TJ nampak letih dan rebah ke tanah sambil terbatuk-batuk. Muka dia pucat guys. Kemudian Datuk TJ melompat untuk kali ketiga dan terus pukul benda putih tu dengan kain merah sekuat hati. Tapi kali ni Datuk TJ terhumban berhampiran dengan bara api yang marak dekat rumah terbakar tu. Belum sempat Datuk TJ jatuh ke tanah, dia dah berdiri tegak.
Kaki Datuk TJ tak cecah bumi guys. Dia berdiri atas angin sambil memeluk badan dia, dan benda putih tu terawang-awangan, tak bergerak dan mengeluarkan asap nipis. Bila asap nipis tu hilang, terdengar satu letupan macam letupan mercun guys. Benda putih tu terus hilang, dan masa tu juga beberapa bilah buluh kering bertaburan dekat atas tanah. Datuk TJ segera menghampiri diorang bertiga. Kita balik sembahyang subuh. Dah selesai ke semuanya pakcik? Dah, dengan izin Allah, nampaknya kita berjaya. Dia tak ganggu kita lagi? Nampaknya begitulah. Diorang terus balik ke rumah Osman dan solat subuh. Ketua kampung ajak diorang ke rumahnya untuk sarapan pagi guys. Saya rasa eloklah sekarang ni kita pergi ke rumah saya. Begini Tok Ketua, biarlah Osman dan Tok Ketua pergi dulu. Kenapa? Saya ada hal sikit. Apa halnya? Saya nak bersenam, kemudian nak mandi embun. Tu je. Lepas semua dah selesai, saya pergilah. Tak apalah. Dipendekkan cerita, selesai senaman dan mandi embun, Datuk TJ ajak TJ pergi ke bekas rumah papan beratap rumbia tu. Ada sesuatu yang Datuk TJ nak cari dekat situ guys. Mari kita cari buluh yang bertaburan malam tadi. Bulu tengkuk TJ terus meremang. Dada TJ terasa berdebar-debar guys. Datuk TJ terus tarik tangan TJ. Lama juga diorang berdua berlega-lega dekat kawasan tu. Akhirnya diorang jumpa juga bilah-bilah buluh yang dah rentung dekat kawasan tu. Memang buluh sumpahan dia. Saya tak faham apa yang Tok cakap ni. Hanya dengan buluh je yang boleh menghilangkan kuasa ilmu tu. Aku harap malapetaka yang menimpa orang-orang dekat sini akan tamat. Datuk TJ terus ajak TJ pergi ke rumah ketua kampung. Diorang dihidangkan dengan kopi panas dan pulut berlaukkan ikan gelama goreng. Tapi Datuk TJ tak makan pulut tu. Dia minum kopi je. Kenapa tak makan pulut tu? Minta maaf Tok Ketua, saya memang tak makan pulut ni. Apa sebabnya? Ada pantang larang ke? Saya ni mengidap sakit angin. Orang sakit angin memang tak elok makan pulut, sebab pulut ni cukup bisa bagi orang yang mengidap sakit tu. Kalau dah sembuh pun akan sakit balik kalau makan pulut. Tok Ketua rasa bersalah pula. Dia suruh anak dia pergi beli kuih. Jangan, ni dah cukup untuk saya. Saya tak puas hati kalau awak tak makan dekat rumah saya. Macam ni, tengah hari nanti awak makan dekat sini. Baiklah. Sementara nak tunggu tengah hari tu, Datuk TJ balik ke rumah Osman. Ketua kampung pun ikut sekali. Sampai je dekat rumah Osman, Osman ambil baldi kosong dengan air perigi. Air tu Datuk TJ campurkan dengan 7 jenis daun dan 7 jenis bunga. Kemudian Datuk TJ suruh Osman pakai kain basahan dan duduk di bawah tangga. Nak buat apa ni? Nak buang sial dan baldi ilmu salah yang ada dekat badan dia. Bila Osman duduk bawah tangga, Datuk TJ terus jirus air ke badan Osman dalam 3 peringkat. Lepas tu, Datuk TJ tepuk tanah dan dada Osman 7 kali. Bila dah selesai, Datuk TJ suruh Osman pakai baju balik. Aku harap kau akan selamat dan syaitan peliharaan ayah kau dah hancur. Engkau boleh hidup aman di atas tanah milik dia ni. Memang betul, syaitan tak pernah sunyi dari mempengaruhi umat manusia. Itu memang kerjanya. Kemudian Datuk TJ dengan ketua kampung berboraklah pasal pengalaman masing-masing. Tiba-tiba anak ketua kampung datang guys. Anak ketua kampung tu kita panggil je Ana. Apa halnya? Ada orang datang ayah. Siapa? Pak Mardan, bomoh hujan. Sekejap lagi aku balik. Eloklah tu. Saya nak juga berkenalan dengan bomoh hujan tu. Kalau dia baik hati, dapat saya menuntut ilmu dari dia. Dia tu bukan orang lain dengan saya. Kami sepupu. Lepas makan tengah hari tu, Datuk TJ berbual panjang dengan Pak Mardan. Menurut Pak Mardan, dia kenal dengan bomoh patah yang tinggal sekampung dengannya, iaitu Bedul Hashim. Datuk TJ minta Pak Mardan sampaikan salamnya pada Bedul Hashim. InsyaAllah saya sampaikan. Saya dah lama tak jumpa dengan dia. Dia masih sihat lagi. Menurut Pak Mardan, dia dalam perjalanan ke Sungai Tinggi. Ada undangan pernikahan dari anak saudara dia. Tujuan mengundang kita tu ada tujuan yang tertentu sebenarnya. Apa tujuannya? Aku ni diperlukan bila nak menghalau hujan. Pak Mardan ajak Datuk TJ pergi sekali, tapi Datuk TJ menolak sebab dia tak dijemput. Tapi bila Pak Mardan dengan ketua kampung kata diorang berdua ni telah diberi kuasa untuk menjemput orang lain ke majlis tu, Datuk TJ pun setuju. TJ tahu sebab utama Datuk dia terima undangan tu bukanlah sebab nak makan nasi minyak sangat, tapi dia nak belajar serba sedikit tentang ilmu menahan hujan dari Pak Mardan. Esoknya TJ, Pak Mardan dengan datuk dia terus pergi ke Sungai Tinggi. Kedatangan diorang disambut dengan ramah oleh anak saudara Pak Mardan. Acara naik pelamin diadakan kira-kira pukul 4 petang setelah tetamu selesai makan.
Pak Mardan rasa lega sebab tak ada tanda-tanda hujan akan turun. Majlis perkahwinan tu bertambah rancak dengan kehadiran pancaragam dari Taiping pada sebelah malamnya guys. TJ perasan Pak Mardan dengan datuk dia gelisah malam tu. Sampai berbelas-belas batang rokok Pak Mardan hisap sebab nak hilangkan gelisah dia tu. Kemudian Pak Mardan tarik tangan Datuk TJ pergi ke satu sudut. Aku rasa ada sesuatu yang tak kena malam ni. Jangan bimbang, kalau ada yang perlu saya tolong, saya akan tolong. Malam ni ada majlis bersanding? Ada, kejap lagi pengantin lelaki datang. Kalau macam tu, eloklah kita berjaga-jaga. Manalah tahu kalau ada sesuatu yang buruk terjadi. Saya faham. Bila tetamu mula datang nak tengok pengantin naik pelamin, tiba-tiba hujan lebat turun mencurah-curah bersama dentuman petir guys. Muka Pak Mardan pucat. Dia kata dekat Datuk TJ, hujan yang turun malam ni bukan sebarangan hujan. Hujan tu dihantar oleh manusia yang berniat jahat. Hujan jenis ni amat berbahaya. Sebabnya dalam air hujan tu ada berbagai-bagai kotoran manusia. Kau tunggu dekat sini Mardan. Lepas je Datuk TJ cakap macam tu, dia terus gaib. Terpinga-pinga Pak Mardan. Lebih kurang 5 minit Datuk TJ muncul balik dekat depan TJ dan Pak Mardan. Aku setuju dengan kau Mardan. Tak apa, kita hadap sama-sama. Kemudian Datuk TJ suruh Pak Mardan cari baldi plastik untuk tadah air yang turun dari corong atap. Bila air dah penuh, Datuk TJ rendam tangan kiri dia dalam baldi tu. Pak Mardan dengan TJ terkejut guys bila tengok tangan Datuk TJ jadi hitam dan air dalam baldi tu berkocak-kocak. Muka Datuk TJ merah padam. Dia membaca sesuatu. Tiba-tiba baldi plastik tu pecah. Aku rasa kau saja boleh selesaikan semua ni, sebab kau dah tahu hujan tu buatan manusia jahat. Baiklah, aku minta cucu kau tolong aku. Tolong dia Tamah. Aku ada, tak ada apa-apa, kau tengok je. Kemudian Datuk TJ bagi TJ beberapa butir batu gunung berwarna putih untuk diletakkan dalam poket baju. Mardan, aku rasa orang ni kirim sihir melalui hujan dekat pengantin perempuan. Pak Mardan anggukkan kepala. Kemudian dia tadah air hujan sampai penuh satu baldi dan ajak TJ masuk ke dalam rumah terus ke bilik pengantin. Kemudian Pak Mardan suruh pengiring pengantin bawa pengantin ke bilik lain. Tinggallah TJ dan Pak Mardan dalam bilik tu. Pak Mardan terus basuh mukanya dengan air hujan tu. Kemudian dia memusatkan seluruh panca indera dan membaca mentera. TJ terdengar suara bisik-bisik halus dari jauh. Dia dengar nama Halimah disebut-sebut. Apa yang kau dengar? Orang memanggil nama Halimah. Halimah tu nama pengantin tadi. Kita ada masa lagi ni. Kau tunggu sini. Pak Mardan terus keluar. TJ mula rasa hayal. Bermacam-macam bunyi dia dengar. Rasa hayal tu hilang bila Pak Mardan tepuk bahu kiri dia. Bila TJ tersedar, pengantin perempuan dah ada dalam bilik tu. Pak Mardan suruh pengantin tu duduk dekat tepi katil. Dia suruh tuan rumah bagi tahu dekat para tetamu dan pihak pengantin lelaki acara bersanding terpaksa ditangguhkan dengan alasan Halimah sakit. Pak Mardan suruh Halimah pegang besi kuning yang dia bagi. Pegang besi kuning ni kuat-kuat. Jangan lepaskan walau apa pun yang terjadi. Kau jangan menjerit. Kemudian TJ dengan Pak Mardan keluar dari bilik pengantin tu sambil bawa baldi. Hujan dengan petir makin menjadi-jadi. Ke mana Pak Mardan? Ke bahagian belakang rumah. Bila diorang sampai dekat depan Datuk TJ, Pak Mardan tersenyum. Buatlah apa yang patut. Aku tunggu dekat sini. Sebab sihir guna hujan ni, eloklah kau saja yang selesaikan. Kau lebih arif dari aku. Agak-agak dapat tak Pak Mardan selesaikan masalah ini tanpa bantuan dari Datuk TJ? Nak tahu? Tunggu di video akan datang. Yang belum subscribe tu cepat subscribe guys, supaya korang tak terlepas episod akan datang. Okey, saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.